Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Insyaallah disambung muka surah 44. Wala tathbutu qadamul islami illa ala dhahri taslimi wal istislam. Faman rama ilma ma huzira anhu ilmuhu walam yaqna bitaslimi fahmuhu hajabahu maramuhu an khalisil tauhid wa safil ma'rifati wa sahihil imani fayatazabzabu bainal kufri wal iman wat tasdiqi wat takzib wal iqrari wal inkar muwaswisan taihan syakkan la mu'minan musaddiqan wala jahidan mukadziban. Tidak teguh pendirian Islam seseorang melainkan di atas dasar patuh dan menyerah. Sesiapa yang mendalami ilmu yang tidak dibenarkan dan tidak yakin dengan penyerahan kefahaman ini kepada Allah, maka dia akan terhalang daripada mendapat tauhid yang murni dan makrifat yang suci dan jernih dan iman yang sahih. Maka orang itu juga akan berbolak-balik antara kekufuran dan keimanan, membenarkan dan mendustakan, mengaku dan ingkar, was-was dan kebingungan, tersesat dan syahwat sangka, dan dia tidak akan jadi mukmin yang membenarkan dan tidak pula orang yang ingkar dan yang mendustakan. Ini bab tentang Islam dan iman ni. Pembahasan panjang juga. So di sini dia kata tidak akan teguh pendirian Islam seseorang melainkan atas dasar patuh dan menyerah. Jadi Islam di sini maknanya kita kata inqiyaduz zahir. Islam itu tunduk patuh secara zahir. Sebab bila kita tengok rukun Islam itu sendiri kan, dia syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. So itu kan tunduk patuh secara zahir. Jadi apabila seseorang itu dia melaksanakan perkara tersebut, kita hukumkanlah dia secara zahirnya sebagai orang Islam. Kemudian dia kata sesiapa yang tidak mendalami ilmu yang tidak dibenarkan dan tidak yakin dengan penyerahan kefahamannya kepada Allah, maka dia akan terhalang daripada mendapat tauhid yang murni. Maksudnya dia tidak yakin dengan penyerahan kefahamannya kepada Allah, maka dia akan terhalang daripada mendapat tauhid yang murni. Seolah-olah di sini apabila kita mendalami, mempelajari sesuatu ilmu, kalau menurut Asy'ariyah kita tetap juga hasilnya itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Mu'tazilah dia kata hasil daripada usaha kita yang kita belajar itu dia akan tawallud, dia akan melahirkan ilmu itu sendiri. Contohnya satu orang boleh dia buat nazar, buat penelitian terhadap sesuatu perkara, maka kita tetap juga menyerahkannya kepada Allah, mana hasilnya pun dari Allah. Kembalilah kembali semua segala-galanya kan Allah cipta. Jadi kefahaman pun Allah cipta. Sama-sama kita belajar kan. Ada yang faham, ada yang tak faham. Siapa yang Allah Ta'ala ciptakan kefahaman pada dia, dia faham. Tapi berbeza dengan Mu'tazilah, dia orang ni ada satu konsep dipanggil tawallud. So daripada hasil usaha dia, penelitian dia, nazar dia, belajar dia, akan lahir daripada itu ilmu. Akan lahir daripada usaha itu ilmu. Dia kata tak, mesti tak walau macam mana pun Allah yang berikan. Belajar bersungguh-sungguh macam mana pun atau tak belajar pun Allah Ta'ala boleh berikan ilmu, supaya hakikatnya yang memberi kefahaman adalah Allah, bukan usaha kita tu. Tapi kita disuruhlah berusaha. Kalau
macam tu bayarlah, banyak duduk rumah dia apa bagi faham. Sama macam dia nak anak tapi tak nak kahwin. Ya Allah bagilah aku anak tapi tak kahwin kan, dapatlah anak kucing. Jadi kita ada sunnah memang perkara tersebut kita serahkan kepada Allah dan Allah yang akan berikan kepada siapa yang dikehendaki. Tapi selalunya kalau orang yang memang benar-benar inginkan petunjuk, insya Allah akan bagilah. Gimana dan katakan tadi kan, takkanlah dia berusaha untuk mendalami Islam tapi akhirnya tak diberi petunjuk. Kemudian dan makrifat yang suci dan jernih dan iman yang sahih. Maka orang itu juga akan berbolak-balik antara kekufuran dan keimanan. So di sini dia nak tuntut kita supaya kita beriman dengan perkara-perkara tersebut dengan iman yang kukuh, iman yang betul-betul yakinilah qat'i 100%, maka tidak boleh tahap zanni ataupun syak ataupun waham. Sebab ikut tertib dia pada awalnya, kita tengok daripada tuntutan lah. Kita dituntut untuk beriman. Apa itu beriman? Beriman itu tasdiq bil qalbi. Iman itu hakikatnya tasdiq bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Apa yang kita benarkan tu ya, biasanya orang kata ma jabihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima min ad-din bid darurah. Itu membenarkan perkara-perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang daruri. Tahu perkara yang daruri ya, maksudnya perkara yang pasti dan mesti setiap orang Islam mengetahui perkara tersebut. Maksudnya dia nak beritahu yang daruri, yang asas, yang basic. Tak termasuk perkara-perkara yang khilaf lah. Contohnya satu orang yang Islam dah tentu dia akan tahu Allah wujud. Tak mungkin ada orang Islam tak tahu Allah wujud. Tak. Allah satu. Semua orang Islam tahu Allah satu. Allah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, itu semua orang Islam tahu. Takkan ada orang Islam tapi tak tahu Allah Maha Kuasa ke tak? Tak tahu Allah tu satu ke tidak? Mustahil. Kemudian benda-benda fiqah pun, contohnya sembahyang 5 waktu wajib. Ada ke orang Islam tak tahu sembahyang 5 waktu wajib? Zakat wajib, tak tahu zakat tu apa dia? Itu benda-benda yang daruri tu, maka mesti kita benarkan, kita tasdikkan dalam hati. Okey. Itu makna iman lah. So iman itu bila dia tuntutan dia bila tasdik, bermakna mesti ada perkara yang ditasdikkan, perkara yang diimani, betul? Disuruh percaya, disuruh beriman, maka mestilah ada perkara-perkara yang diimani atau dipercayai. Dan perkara tersebut itulah yang kita kata benda yang daruri dalam Islam, yang berkaitan dengan Allah, malaikat, kitab, rasul dan hukum-hukum fiqah yang diketahui secara daruri. Maka tidak dapat tidak di situ kita perlu ada makrifat. Makrifat. Mana tasdik akan berlaku kepada perkara yang sudah kita ketahui, sudah kita makrifati. Maknanya sebelum iman, sebelum tasdik kena makrifat. Dan sebelum makrifat, nak hasilkan makrifat perlu nazar. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat dan sebagainya. Jadi tertib dia mula-mula sekali untuk kita kena hasilkan makrifat. Hasilkan makrifat terhadap perkara-perkara yang daruri tadi dengan cara nazar. Nazar akan menghasilkan makrifat. Setelah terhasil makrifat, baru kita boleh tasdik. Kita tasdik apa yang kita makrifatkan. Dan bila kita dah tasdik apa yang kita makrifatkan, situlah kita panggil iman. Kemudian iman itu, tasdik dalam hati itu tak nampak. Kita pun tak tahu. Kita pergi negara luar, oh dia beriman ni, kita tahu kan? Maka untuk menzahirkan keimanan itu perlu kepada dengan rukun Islam tadi, syahadah, sembahyang, puasa, zakat. Itu zahir nak menunjukkan yang kita ni orang beriman. So di situ kita
laksanakan tuntutan hukum Islam itu. Walaupun kita kata ada orang munafik di zaman Nabi, dia syahadah, semayang, puasa zakat, tapi hati tak beriman kan, itu memang hukum dia. Kita menghukumi seseorang itu secara zahir. Sebab tu Nabi SAW, Nabi menghukumi orang munafik ataupun melayani orang munafik sama seperti Nabi melayani orang beriman. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik, Nabi solat dengan jenazah. Nabi tahu. Nabi tahu dia munafik, ketua orang munafik, tapi kerana dia syahadah semayang masa depan ni, so Nabi layan dia seperti orang Islam. Sebab kita hukum secara zahir saja. Tapi di akhirat nanti dia kena fitar di asfali minan nar kan, dalam neraka yang paling dalam sekali, paling bawah sekali. So di situ maksudnya kita dituntut untuk makrifat. So apa itu makrifat? Makrifat itu idrakul jazmi mutabiq lil waqi' an dalil. Itu makna makrifat. Idrak yang jazm, maksudnya perolehan yang jazm, maksudnya qat'i 100%. So dia kata tak boleh syak, tak boleh ragu-ragu, tak boleh syak, tak boleh. Dia kena idrak kita tu kena jazm 100%, 99% pun tak boleh. Allah satu, 99% ikut 1% mungkin 2, mungkin 3. Tak boleh. Kufur. Itu kufur. Allah Maha Kuasa 100%. Allah Maha Mengetahui 100%. Tak mungkin, tak boleh. 99% lah, mungkin 1% ada benda yang Allah tak tahu. Mustahil, tak boleh. Itu boleh menyebabkan yang disebut tu. Mungkin kita. So idrak yang jazm, kemudian mutabiq lil waqi', bersesuaian dengan waqi', reality, nafsul amri. Sebab ada orang dia jazm, tetapi apa yang dia jazm itu tak mutabiq lil waqi'. Macam orang bukan Islam, kepercayaan dia teguh lah. Mudah tak kita ajak masuk Islam? Susah kadang-kadang. Tapi sayangnya dia jazm terhadap perkara yang menyalahi reality. Tuhan 2, Tuhan 3, Tuhan tak ada, macam-macam. Tapi dia punya percaya tu kan, dia punya kepercayaan tu teguh, jazm, tetapi masalah sayangnya tak mutabiq lil waqi', tak bersesuaian dengan reality. So itu bukan nama makrifat, namanya jahil murakkab. Jahil murakkab. Bila seseorang tu mengetahui sesuatu menyalahi reality, 1+1 3. Tak gunalah kejazaman dia sebab 1+1 dia kata 3. Ini contohlah. Tak kalau orang tahu dia kata ni contoh. So ada orang bila kita tanya dia kan 1+1 berapa, dia kata tak tahu. So dia tak ada idrak. Tak tahu, tak ada ilmu, tak ada idrak. Kemudian ada orang tanya 1+1 berapa, dia kata 2. Ini betul. Dan dia yakin 100% 1+1 2. Dan keyakinan itu bersesuaian dengan realiti. Yang ketiga kita tanya 1+1 berapa, dia kata 3. Dia kata dah salah. Kata memang 3 2. Aku kata 3. Apa guna aku pun aku letak kata 3. Dia jazm tu dengan keyakinan dia, tapi hanya menyalahi realiti. Contohnya lah orang bukan Islam percaya Tuhan tu, Tuhan ni geguh, dia punya apa, dia punya keyakinan dia geguh, tapi sayang tak bertepatan dengan realiti. Dan yang ketiga, dalil. Macam mana kita nak tahu kepercayaan kita itu bersesuaian dengan realiti atau tidak? Bahkan kebanyakan akidah itu kan semuanya ghaib. 1+1 bolehlah kita jazam buktikan dia 2. Tapi kalau Allah wujud tak wujud, Tuhan maksud macam mana kita tahu? Ada syurga neraka wujud tak wujud, macam mana kita tahu? Maka perlu kepada dalil. Perlu kepada dalil. So ini 3 rukun makrifat. Idrak yang jazam, idrak tu perolehan, dapatan, pengetahuan. Yang jazam maksudnya qat'i 100%. Mesti mutabiq lil waqi'. Ada yang mutabiq lil waqi', maknanya benda yang mutabiq lil waqi', yang mana kalau dia pegang tu memang kita kata dia Islam. Allah wujud, Allah satu, Allah Maha Kuasa dan sebagainya. Dan ada yang kalau mukhalif lil waqi', menyalahi waqi', contohnya dia kata Tuhan tak wujud tapi dia yakin, atau Tuhan 2 3, itu tak keluar daripada Islam.
Dan satu lagi, tak mutawabi lil waqi', dia kata Tuhan duduk atas arasy. Jazam. Itu nanti boleh kita kata terkeluar daripada ahli sunnah jamaah. Dia jazam tu dipegang betul Allah Ta'ala memang ada kat atas. Tanya apa lah dia jazam, tapi tak mutawabi lil waqi' juga. Sebab Allah bukan isim, bukan menetap, bukan mengambil ruang. Jadi dalam bab ni khilaf lah, ada yang kata kafir, ada yang kata tak kafir. Tapi penjelasan dia sebenarnya panjang. Penjelasan dia agak panjang, kita tak nak pergi situ, nanti panjang lagi pasal dia. Dan bagi contoh yang dia punya pegangan dia tak mutawik dia waqi'. Kemudian andalil inilah yang akan membuktikan adakah idrak kita itu mutawik lil waqi' atau tidak. Jadi, so kalau kita ada tiga-tiga ni, kita ada makrifat. Kalau kita hanya ada dua, yang ketiga tak ada, dia panggil taklid. Boleh? Dia percaya 100% bersesuaian dengan realiti, tapi tak tahu dah lalu. Maka ini dia panggil iman taklid. Iman taklid, ikut pendapat orang, tak tahu dah lalu, tapi dia rasa mutawakil okey lah. Dan kalau dia tahu dalil, kita panggil iman ma'rifat. Sebab apa? Setelah kita ma'rifat itu atau mutaklid, barulah dituntut untuk kita tasdik. Kita mentasdik, membenarkan dalam hati apa yang telah kita ma'rifatkan tadi. Betul? Takkanlah kita tasdik, kau percaya tak? Assalamualaikum, kau percaya tak? Percaya apa? Tanya kau ni, kau percaya ke tak? Percaya apa? Tak ada, tanya kau percaya ke tak? Apa kita lah apa benda. Macam mana aku nak kata percaya ke tidak kalau kau tak beritahu apa benda yang nak dipercayai. So iman ataupun tasdik, dia kena ada sesuatu yang diimani dan dipercayai, iaitu makrifat. Makrifat tentang Allah, malaikat, kitab, nabi-nabi, kiamat, semua. So itu dia punya susunan dia. Kita buat nazar, penelitian akal akan menghasilkan makrifat. Daripada setelah dapat makrifat, kita tasdikkan makrifat tersebut, barulah kita dikatakan beriman. Kemudian untuk menzahirkan keimanan kita syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Boleh? Dan tidak boleh ada keraguan langsung. Dan maksudnya dia tak jazam. Dia tak jazam. Dia 50-50 tu lagi teruk lah. 99% pun tak boleh, bahaya. Dia kena 100% idrak yang jazam qat'i 100%. Dan mesti mutawik lil waqi' lah. Mukhalif lil waqi' pun jadi jahil merakam, jadi makrifat. Maka barulah kita dikatakan mukmin yang sebenarnya, Islam yang sebenarnya. Tapi kalau dia tasdiqul qalbi, makrifat semua okey, dia syahadat tapi dia tak semayang, dia tak puasa, maka itu kita kata mukmin fasik. Termasuk juga orang yang tadi dia idrak jazam mutawik lil waqi' tapi dia tak tahu dah dalil. Asy'ariyah kata dia mukmin asli. Kerana mempelajari dalil terhadap akidah itu wajib di sisi Asy'ariyah. Dan kita ada dalil yang banyak dalam Quran yang Allah Ta'ala suruh kita belajar dalil. Maksudnya bukan dia tak semayang dia yang berdosa, tak belajar dalil tentang akidah pun berdosa. Ini Asy'ariyah. Imam Ghazali kata tak wajib sunat. Sebab dalam Muqra Imam Sanusi kata 600 lebih ayat yang menyuruh kita memerhatikan alam ini untuk mendapatkan makrifat tersebut. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, afala yanzuruna ila as-samai fawqahum kaifa banaynaha, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq wa fi anfusihim afala tubsirun. Banyak ayat-ayat. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. 600 lebih ayat Allah Ta'ala menceritakan bahawa alam ini menjadi tanda-tanda kewujudan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah. So tak cukup lagi dalil untuk mewajibkan kita belajar dalil. Betul, Asy'ariyah kata wajib kata dalil. Dan orang yang tidak tahu dalil, dia tidak terselamat daripada keraguan. Bila orang belajar dalil, maka dia boleh mempertahankan akidah dia daripada keraguan. Bila dia
Mungkin orang tu dia rasa okey, tak nak jadi tak apa, aku dah jazam dah, atau bila wakil syaitan dulu diam. Syaitan bila setiap masa dia akan cuba datangkan keraguan. So kita akan menolak segala keraguan itu dengan dalil. Ataupun kita jumpa orang-orang yang mungkin hebat dalam berhujah, ya, lalu dia betul juga dia tak ada dalil nak mempertahankan akidah yang dia pegang yang jazam tadi. So dia tak selamat daripada keraguan. So sebab tu ulama kita wajib mempelajari dalil. Dan kalau nak ikutkan, kalau bila Allah kata fa'lam annahu la ilaha illallah, kan, fa'lam itu kan fi'il amal. Lepas tu i'lam itu maksudnya ilmu dengan ma'rifat sama mana ni. Walaupun ada sikit khilaf kata ulama beza antara ma'rifat dan ilmu, tapi kebanyakan kata ilmu dengan ma'rifat sama. So bila Allah kata i'lam, ketahuilah, masa Allah Ta'ala suruh kita ma'rifat, maka di situ sudah ada tuntutan untuk mempelajari dalil. Ilmu sama dengan ma'rifat. Ma'rifat adalah idrak yang jazam mutawabil lil waqi' tadi. Boleh. So kita di sini kita akan terselamat daripada itulah berbolak-balik antara kekufuran dan keimanan. Sebab dia ragu. Bila dia ragu, tak boleh. Kita dalam Islam, dalam iman, kita tak ada nak ragu sedikit pun. Membenarkan dan mendustakan, ya ke tidak? Ya ke tidak? Tak boleh. Mengaku dan ingkar, berjangan aku jangan ingkar, was-was dan kebingungan, tersesat dan syak wasangka, dan tidak akan jadi mukmin yang membenarkan, dan tidak perlu orang yang ingkar dan mendustakan. So yang dituntut mesti kita kena ada idrak yang jazam mutawabil lil waqi' dalil, kemudian baru kita tasdik kepada itu, barulah kita dikatakan beriman yang dituntut. So kesimpulannya di sini ibarat ni Imam Tahawi nak suruh kita berakidah dengan akidah yang kita akidahkan ini dengan jazam lah, qat'i. So sebab itu tidak boleh ada sedikit keraguan pun. Caranya adalah dengan baca dalil. Wala yaslu imanun birru'yati li ahli darul Islam liman ya'tabaraha minhum biwahmin aw ta'awwalha bifahmin. Idh kana ta'wilur ru'yah wa ta'wilu kulli ma'nan yudafu ila rububiyyah bitarki at-ta'wil wa luzum at-taslim 'alayhi lil muslimin. Wa man lam yatawadda an-nafya wa at-tashbiha zalla wa lam yusib at-tanzih. Fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyah man'utun bi nu'util fardaniyah laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Tidak sah keimanan seseorang mengenai penghuni Darussalam syurga boleh melihat Allah sekiranya dia menanggapi perkara itu secara waham atau mentakwilkannya dengan kefahamannya sendiri. Sekiranya seseorang mentakwilkan ru'yah ini dengan mentakwilkan setiap perkara yang tidak diketahui berkaitan dengan sifat rububiyah, sifat ketuhanan Allah, maka tinggalkanlah takwil dan iltizamlah, berpegang teguhlah dengan menyerahkan perkara yang tidak diketahui kepada ilmu Allah, dan atas dasar inilah tertegak agama orang-orang Islam. Okey. Mu'tazilah dalam bab ta'wil ini, dalam bab ru'yah ini, dia mentakwilkan bahawa Allah tidak boleh dilihat. Kita wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, maksudnya ila ni'mati rabbiha. So dia mentakwilkan ru'yatullah itu kepada melihat nikmat-nikmat Allah. Di sini Imam Tahawi kata Mu'tazilah, kalaulah seseorang itu dia mentakwilkan sesuatu itu, maka itu menyalahi apa yang telah dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dia dalam bab ru'yah ni ada 3 kelompok. Satu kelompok yang mengatakan bahawa apabila kita boleh melihat Allah Ta'ala, maka dah tentulah Allah Ta'ala ada di depan kita. So, bila kita dalil menunjukkan kita akan melihat Allah di syurga nanti, maka dah tentulah Allah ada di depan kita. So, Allah mestilah berarah di hadapan kita, mengambil ruang dan sebagainya. Macam mana kita nak tengok? Betul-betul. So dia isbatkan benda tu. Ini mujassimah musyabbihah. Mu'tazilah pula, dia dalam bab tanzih ni dia okey.
Dia sama dengan kita. Maksudnya dia kata Allah tak bertempat, tak berarah, tak berani semua. Itu okey. Tapi disebabkan itu kita tak boleh tengok Allah. Ya, macam mana nak tengok? Tak bertempat, tak mengambil ruang, tak ada depan kita. So dia kata tak boleh. So dia mentakwilkan melihat Allah yang sabit dengan Quran dan hadis itu sebagai melihat nikmat Allah. Dia takwil. Dia Imam Tahawi ini dia rawat kepada golongan-golongan yang mentakwilkan benda-benda yang tak sabit di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan melihat Allah dari takwil. Alasan dia memang nampak macam buku. Kalau dia kata kau orang ni kata Allah tak bertempat, tak berarah, tak mengambil ruang. Betul? Itu macam mana nak tengok? Macam mana kita nak tengok benda yang tak ada depan kita, tak mengambil ruang, tak berarah dan sebagainya. So akhirnya dia menafikan ru'yah. Satu tadi kata yang Mujassimah Musyabbihah itu kata, dia kerana sabit kita ni melihat Allah Quran hadis, maka dah tentulah Allah ada depan kita, Allah mengambil ruang, Allah berarah dan sebagainya. Yang Mu'tazilah pula dia kata tak, Allah tak bertempat, tak mengambil ruang, tak boleh berada di arah dan sebagainya, maka tak boleh melihat Allah. So dua-dua batil. So kita tadi Ahlussunnah wal Jamaah yang kita terangkan tadi lah, Ruyatullah tadi. Kita kata ya betul memang Allah Subhanahu wa taala tak bertempat, tak mengambil ruang, tak berarah dan sebagainya, tetapi kita akan melihat Allah. Cuma maksud apa maksud kita akan melihat Allah Taala itu yang diterangkan tadi, ru'yatullah yang khusus. Maksudnya Allah tidak perlu mengambil tempat, Allah Taala tak perlu berada di arah hadapan kita, tak perlu mengambil ruang, tak perlu berarah, tak perlu muqabalah, tak perlu semualah untuk memperlihatkan zat kepada kita atau untuk membuatkan kita melihat dia. Faham? So kita di tengah-tengah di sini. Yang satu tahulah sebab dia kenapa kedua-dua ni dia jahil dengan hukum adat. Dua-dua jahil dengan hukum adat. Sebab dia tak dapat nak membezakan antara hukum akal dengan hukum adat dan hukum syara'. Dan memanglah kalau kita kata kita nak melihat sesuatu, benda mestilah dekat depan kita. Macam mana kita nak tengok benda yang tak ada dekat depan kita? Betul? So bila kita nak tengok Allah, mestilah Allah di depan kita. Itu yang Mujassimah Musyabbihah isbatkan tu. Asy'ariyah kata boleh melihat Allah, Allah sudah di depan. So dia kata Allah dekat depan kita. Yang Mu'tazilah pula dia kata Allah tak tempat, tak berada di depan. So akhirnya tak boleh tengok Allah. Faham tak? Ya bang. Dia kalau dari segi bahasa kita boleh kata dia mutaradif dari segi bahasa. Macam contohnya orang putih kan, see, look, observe. See, lihat. Look, lihat juga. Observe pun lihat juga. Orang Melayu tengok, lihat, perhatikan. Sama tak? Dia ada qadrul mushtarak dia dari satu sudut, tetapi penggunaan setengah-setengah istilah dia ada beza. Biasanya dia kata nazara itu adalah melihat dengan memikir-mikirkan, bukan tengok macam tu saja. Afala yanzuruna ila ibli kaifa bala. Takkan tengok je kan? Apakah kamu tidak melihat unta? Takkan tengok je unta. Di mana unta? Maksudnya melihat sambil berfikir. Kalau basara itu biasanya melihat dengan mata hati, observe, memerhatikan. Dekat-dekat juga dengan nazar. Tapi penggunaan banyak kepada dalam ilmu tasawuf dia kata basar itu lebih kepada melihat dengan mata hati. Basirah kan? Basirah. Dan kalau ra'a ialah melihat biasalah kalau secara bahasa. Tetapi bila kita tengok ada penggunaan
Ra'a yara tu dengan melihat biasa, ru'yah basariyah lah, dengan mata tengok biasa. Ataupun ru'ah dengan makna ilmiah, pengetahuan ada. Ru'yah dengan makna mimpi ada. Masa kita dapat tahu bahawa ru'yah ni dia tak sama maknanya. Ada kalanya ru'yah digunakan untuk melihat, ru'yah biasa lah. Ada kalanya ru'yah dengan makna mengetahui. Ada ru'yah dengan makna mimpi. So ru'yatullah yang ulama kita isbatkan kepada Allah Ta'ala ini, dia bukan ru'yah yang tiga-tiga ni. Dia ada kadrul mushtarak dia juga, iaitu dia akan dapat idrak. Sebab tiga-tiga ni kan idrak. Melihat dengan mata pun idrak, melihat ilmiah pun idrak, mimpi pun idrak juga, semua idrak. Jadi ru'yatullah ni pun Taftazani kata, Imam Taftazani kata naw'un minal idrak juga. Ru'yatullah ni naw'un minal idrak, tetapi idrak dia tak sama dengan kita idrak tiga-tiga ni. Oh, apa dia? Ittaqu firasatal mu'min innahu yanzuru binurillah. Itu bab lain lagi lah. Maksudnya berhati-hatilah kamu dengan firasat seseorang beriman, kerana dia melihat dengan cahaya Allah, maksud dengan petunjuk Allah lah. Binurillah maksudnya dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya dia melihat tak sebarang melihat lah. Kerana dia akan melihat sesuatu, dia akan nampak itu begini. Mungkin Allah Ta'ala bagi dia suatu ilmu, ilham dan sebagainya, yang mana dia melihat satu perkara tak sama dengan orang biasa melihat. Itu mungkin kasyaf lah kita katakan, Allah Ta'ala singkapkan tu dia. So kalau dia melihat sesuatu itu tak sama dengan orang biasa melihat, itu lain lagi tu. Itu lain lagi. Sama juga macam apa? Ihsan yang Nabi kata, anta'budallaha ka'annaka tarah. Bila Jibril tanya kan, akhbirni anil ihsan, Nabi jawab kan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Apa maksudnya seolah-olah kamu melihat Allah? Lihat dengan apa? Dengan mata. Kan? Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu tak dapat nak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Kan, itu lain lagi tu. Ini kan perumpamaan. Maksudnya kalau kita buat satu pekerjaan depan bos kita misalnya, kita perform kita punya kerja depan bos, dengan bos cuti tak datang, sama. Jadi nak menunjuk, biasanya orang kalau dia perform sesuatu kerja depan raja lah misalnya, sama ke tak dia perform dengan di belakang raja? Tak sama kan? Maksudnya nak beritahu, kita nak bersungguh-sungguh melakukan ibadah itu seolah-olah kita sedang mempersembahkan ibadah itu depan Allah. Itu lain lagi tu. Itu guna perkataan sama juga, faham? Tarahu kan? Ini kalau ru'yatullah di syurga ni, itulah dia. Kita tak boleh nak kata ru'yah basariyah yang biasa ni, mana dia akan melazimkan tadi ya, yang mana apa ini Mujassimah Musyabbihah kata memang Allah ke depan kan, tengok kan. Allah memang ke depan kan. Mengambil ruang, bermuqabalah dengan ra'i, betul ada cahaya yang jatuh pada Allah, memancar pada mata ra'i. So apa bezanya melihat Allah dengan melihat benda yang makhluk? Akan adalah sifat-sifat makhluk tu diletakkan, disifatkan kepada Allah. Na'udzubillah. Okay. Yang Mu'tazilah pula dia nafi benda tu. Allah tak boleh berada di arah, berada di ruang dan sebagainya. Akhirnya dia apa? Nafi ru'yah. Dia dah okey dah dalam bab tanzih tadi. Dia kata Allah tak bertempat, Allah tak mengambil ruang, Allah tak berada di depan. Okey dah. Tapi disebabkan itu kita tak boleh lihat Allah. Sebab apa? Macam mana nak lihat benda yang tak ada kat depan kita, tak mengambil ruang, tak. Mana nak tengok? Tak boleh tengok. Kesilapan dia kat situ. Akhirnya dia terpaksa tolak Nas jelaskan Quran hadis. Kita melihat Allah. So ahli sunnah kita Syairah, kita Allah tetap dengan tanzih dia, tak bertempat, tak berarah, tak berjisim, tak mengambil ruang. Tapi kita akan melihat Allah. Lepas tu kita nak tanya, selalu saya bagi contoh, sebenarnya saya dah malas nak ulang banyak-banyak dari contoh. Sekarang ni orang yang tengah online ni, dia tengok saya kan? Dia tengok saya lah. Saya ada kat depan dia. Saya ada kat depan dia lah.
Tak ada. Macam mana dia tengok saya dari hadapan dia? Betul? Kita tengok bola live dari dunia, kita pergi Qatar kan? Tapi tengok kan, perlawanan tu tak ada depan kita, tapi kita boleh tengok tak? Oh, kalau macam tu kita akan melihat Allah dalam skrin kan? Dia akan kiaskan begitu. Dan ulama nak bagi tahu manusia boleh buat satu kaedah untuk melihat sesuatu yang tak ada kat depan ni. Manusia boleh buat kan? Orang dulu kalau kita cerita dia percaya tak? Dia tak boleh. Betul? Bila kita sekarang video call kan, apa ni, kawan kita pergi Mekah ke, kita video call, boleh kita tengok dia tak ada depan kita. Betul? Kalau orang dulu kita cerita dia percaya tak? Orang sekarang tak kan? Yang kedua, mimpi. Kita melihat sesuatu dalam mimpi, benda yang kita lihat tu ada depan kita tak? Oh, maknanya kita lihat Allah dalam mimpi kan? Dan juga Allah Ta'ala nak bagi tahu kata, aku bagi kau satu lagi contoh, kau boleh tengok satu benda tu tak ada pada depan kau. Itu Allah buat satu je tu contoh. Manusia Allah bagi akal, dia ciptakan benda ni, dia boleh tengok satu benda yang tak ada depan dia, skrin. Itu manusia Allah bagi kemampuan untuk cipta skrin, tengok benda yang tak ada depan dia. Betul? Dan Allah bagi kita mimpi, ru'yah ni kan. Kita melihat, kalau tengok sampai basah lah, orang kata lah kadang-kadang, kalau ikhtilam tu sampai basah tu. Yang dinampak tu dalam mimpi tu ada kat depan dia ke? Kita nampak sesuatu dalam mimpi tu, benda tu ada depan kita ke? Tak ada pun. Tapi bukanlah maknanya kita akan melihat Allah tu Allah macam dalam mimpi. Tak. Nak bagi tahu Allah Ta'ala boleh ciptakan 1001 cara untuk kita melihat dia dan melihat apa saja dengan macam-macam cara. Tak perlu mesti kena dekat depan. Ini hanya hukum adat dunia. Sebab tu bila kita kata Allah Ta'ala boleh kita melihat dengan telinga, ada orang dah, mana boleh? Tengok, mana boleh? Seolah-olah apa yang Allah buat di dunia sekarang itu saja yang Allah boleh buat. Ni puak-puak apa yang berlaku di dunia saja itu setakat ni je Allah boleh buat. Lebih daripada tu Allah tak boleh buat dah. Melihat dengan telinga misalnya, contoh kan, kita boleh mendengar, kita hanya mendengar bunyi dengan telinga kan? Boleh tak kita mendengar bentuk? Boleh tak kita mendengar warna? Boleh tak kita mendengar masin manis dengan telinga? Mana boleh? Sebab apa dia kata mana boleh? Sebab dia ini yang dalam dunia ni, dia dengar bunyi je, melihat warna bentuk dan benda, dan dia boleh rasa masak manis masin pahit. Lepas tu dia boleh hidu bau busuk dan wangi. Kalau kita kata Allah nak buat kau boleh hidu wangi busuk dengan telinga, boleh tak boleh? Boleh. Itu masalah sekarang ni, yang kita terkongkong dengan hukum adat. Seolah-olah apa yang kat dunia kita buat itu je yang Allah boleh buat. Allah boleh tukarlah, kita melihat dengan telinga, mendengar dengan mata. Boleh tak Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan cakap. Saya tak je. Kalau orang tanya, mana boleh tangan cakap? Akhirnya dia ingkar Quran. Betul? Wa tukallimuna aydihim. Allah kata tangan akan bercakap. Mana boleh tangan bercakap? Macam mana tangan bercakap? Tak ada mulut pun. Dia akan ingkar Quran nanti. Faham tak? Apa yang Allah buat kat dunia ni, ingat ni saja ke Allah boleh buat. Allah boleh buat lebih daripada ni lagi lah. Dia akan ingkar macam-macam. Nak tanya kat dunia ni, makan nasi berapa pinggan boleh? 5 pinggan boleh? 5 pinggan tak boleh? Tak boleh makan. Di syurga makan 1000 pinggan pun boleh. Percaya tak dia? Percaya tak dia? Oh, mana boleh? Mentang. Tak buang air kecil, tak buang air besar, tak keluar-keluar. Macam mana makan tu, dia bagaimana? Dah makan 100 pinggan tu tak buang kecil, tak buang air besar. Nampak orang macam ni, bila dia dah terkongkong dengan hukum adat, nanti bila benda-benda kat syurga dia mula dia ingkar. Lepas tu kita jangan terkongkong dengan hukum adat ini. Allah Ta'ala maha berkuasa. Dia boleh buat apa saja.
Dia boleh buat kita melihat dengan hidung pun boleh. Lepas tu benda-benda kat dunia ni jadi orang jadi ukuran hukum adat dunia kepada akidah. Lebih-lebih buruk lagi dia kias kepada Allah. Kalau nak tengok Allah, mestilah Allah dekat depan. Mesti Allah dekat depan. Kenapa? Allah kena ikut kau lah. Segala benda ni kena ikut kau punya kefahaman setakat yang di dunia ni saja. Nanti habis semua benda dia enggak. Dia tak pernah berlaku pada dunia. Betul? Ha? Sepatutnya Allah boleh katakan faqarallah kulli syai'. Ya. Cukup innallaha ala kulli syai'in qadir. Cukup lah. Jadi Allah Ta'ala Maha Kuasa. Dan kita pun tak mampu nak comprehend, nak faham setakat mana kuasa Allah tu. Kita pun tak mampu. Tak boleh. Kalau melihat Allah, mesti Allah ke depan. Mana dengan tidak mulanya? Faham tak? Banyak lagi lah benda-benda yang akan lebih menggemparkan kita lagi di akhirat nanti. Kita lebih terkejut lagi. Jadi orang yang terbelenggu dengan hukum adat, kita kongkong buat dekat dunia ni, masalah kita. Tak tengok Allah, Allah mesti ada dekat depan. Nabi-Nabi pergi merah, mesti Allah ada kat situ. Kita jumpa siapa? Semua benda dia nak. Tapi yang ada kat dunia yang dia faham setakat tu je Allah boleh buat. So bila kita kata dak atas tu Allah tak bertempat, pelik. Semua benda yang wujud tak bertempat. Semua benda wujud berjisim. Allah wujud, Allah hidup. Kian ni. Ingat, perasan tak saya cakap ni? Semua benda wujud jisim. Semua benda hidup jisim. Allah wujud, Allah hidup. So Allah musta'ar kan? Musta'ar. PhD sampai 5, 6, 7 kan? Pertama dia guna kias mantiki. Sejak bila pula dia belajar kias mantiki? Dia bukan tolak falsafah dah. Tapi doktor falsafah dah, PhD. Semua benda wujud jisim. Semua benda hidup jisim. Allah wujud, Allah hidup. So Allah jisim. Natijah dia punya kaedah kubra pun salah. Semua benda wujud jisim. Semua benda wujud jisim. Arad wujud tak wujud? Sifat wujud tak wujud? Sifat jisim. Tapi semua benda wujud jisim tadi. Yang kaedah kubra dia pun salah. Mukadimah kubra pun salah. Nak pakai kias mantiki, betul salah. Allah tak perlu dedahkan kejahilan orang tu, dia sendiri dedahkan kejahilan dia sendiri. Walaupun PhD sampai 2-3. Tak maaf saya kena PhD, bukan nak kena PhD. Betul tak? Allah laisa kamitslihi syai'. Siapa faham, selesai. Itu tak boleh nak faham laisa kamitslihi. Sekurang-kurangnya ada qadrul mushtarak antara Allah dan makhluk. Ini belum tanya. Aidolah ni juga seperti. Sebab apa? Salah. Dia dah pengaruh dengan tu je. Dia terkesan dengan, teruja dengan keadaan salah tu je. Boleh kan? Mana boleh? So tidak perlulah ditakwil melihat Allah itu dengan melihat nikmat Allah dan sebagainya, seperti yang dibuat oleh Mu'tazilah dan sebagainya lah. Dan dia kata tadi kan, kalau kita tak dapat nak memahami benda itu, serahkan kepada Allah. Dan memang antara salaf dia banyak tafwid. Golongan salaf banyak dia tafwid kepada Allah. Tetapi mutaakhirin dia berkembang. Lama-lama akhirnya Allah lahirkan ulama-ulama yang bolehlah sedikit memberi penjelasan. Macam mana Imam Ghazali datang, atau Imam Fakhr Razi, Al-Tazani dan sebagainya, cuba menjelaskan dengan lebih mendalam. Salah memang dia tak mau bahas sangat sedang mendalam bab ini.
Kan Nabi sendiri pun tak jelaskan apa yang kita belajar dalam syarah. Memang Nabi tak ajar pun. Betul? So tajuk Nabi ajar. Nabi ajar. InsyaAllah hari ini kita akan belajar Mat al-Jil Sukun. Ada tak? Salah? Salah? Izhar halqi ifa hakiki. Nabi ajar tak? Nabi salah? Bid'ah? Hadis hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis marfu', hadis maquf, hadis munqati', hadis mursal. Nabi ajar. Nabi boleh pula kau belajar. Betul? Sama lah akidah ke apa ke, semua benda-benda berkembang. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu pewaris para Nabi. Inilah ulama akidah ni, bahlah akidah. Oh, Nabi tak ajar pun jisim, arab, ismu, falsafah. Itu masalah. Bila kita belajar akidah tahawiyah, Imam Tahawiyah kata yang kita tak faham serah pada Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala datangkan lagi ulama-ulama lepas itu zaman tahawiyah itu berakhir kat sini. Datang lagi. So kita tak boleh kata tu bukan dia pakai, salah dia boleh pakai. Zaman Nabi ada falsafah. Ada orang falsafah menyerang Madinah, berhujah dengan Nabi. Tapi itu bila ahli falsafah menyerang Islam, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Tak boleh diam. Rasulullah tak bahas. Betul? Bila falsafah dah mula menyerang Islam dengan pemikiran akal tentang ketuhanan, masa itu baru kelam kabut Islam. Khalifah Ma'mun suruh ulama-ulama dia kaji falsafah. Macam mana ni dia orang punya hujah? Lain macam mana? Tak ada nak jawab. Kita kata nak kata qala Allah, qala Rasulullah, dia terima. Ahli falsafah terima. Qala Allah, qala Rasulullah. Islam terima lah. Dia nak terima apa kalau Allah qala Rasulullah, Islam pun tak. Sebenarnya Islam tak mampu menjawab dari sudut akal akan akidah-akidah dia. Islam tak mampu nak mempertahankan akidahnya dengan melalui hujah akal. Ya ke? Allah lahir dengan Imam Ghazali, Imam Al-Razi, Imam Al-Ghazali, semua bangkit bungkus falsafah. Akal Allah cipta. Tapi falsafah je hebat. Kita tak boleh. Nabi tak bahas. Nabi tak bahas. So tak payah ikut Nabi. Kita tak payah ikut, kita ikut Nabi je. Ulama warasatul anbiya. Itulah dia tugas-tugas dia. Bila datang apa saja semua Islam, semualah Islam. Apa yang tak ada? Matematik, fizik, apa Islam, sains, Islam tak ada. Semuanya Islam belaka. Ahli-ahli ilmu, dia orang dulu pakai cawat je pun. Dark Ages. Tiba-tiba sekarang Islam semua lengkap. Apa bab pun Islam kuasai. Oh tak boleh guna akal, oh tak boleh ini, tak boleh ini, semua falsafah. Itu jumud, izin. Tak apa, dia tak nak apa, kita tak paksa pun. Ulama kita dah bangkit, dan benda ni pun bukanlah diwajibkan kepada semua orang. Tapi Allah Ta'ala tetap setiap zaman tu ada saja ulama-ulama Islam yang akan bangkit menentang segala kebatilan yang datang daripada falsafah ke, Mu'tazilah ke, apa ke, Syiah ke, akan ada je ulama Islam yang bangkit. Kita tak ada orang tak boleh, Nabi tak buat benda ni, Nabi tak hujah menakal, tak boleh. Itu dia orang macam tu. Akhirnya orang kata Islam, tak kata je lah, kalau Allah wa Rasulullah, itu je dia tahu. Padahal Islam segala-galanya, Islam. Sudut apa pun Islam kurang. Maknanya apa Islam kurang? Ilmu. Bagi tengok. Ada universiti mengajar fiqah Hindu, fiqah Buddha. Tafsir Nasrani, tafsir Yahudi. Dia orang bukan Islam, belajar ilmu Islam sampai PhD, dapat jadi lecturer. Kenapa kau tak belajar fiqah Hindu ke? Ulama-ulama mujtahid Hindu telah khilaf dalam masalah ni. Kau yang utama adalah agama apa yang ada ilmu tafsir, hadis, fiqah, akidah, tasawuf, tajwid, mantiq, balaghah, nahwu, saraf. Tanya agama apa yang ada ilmu semua selain Islam? Pergi universiti-universiti tu dia tengok, hampir tak ada. Dia orang belajar Islam untuk jadi jadikan ilmu Islam sebagai wasilah untuk dapatkan gaji besar.
Di US mengajar tafsir bukan Islam, sebab dia belajar teori ya, teori belajar tafsir tu. Apa bijak kan, orang bijak orang handal boleh lah. Akhirnya dalam PhD dia lecturer mengajar, pakai skrip pendek, pakai uji sesi mengajar tafsir. Orang Islam belajar dengan dia. Kenapa kau tak belajar ilmu kau sendiri? Dalam agama kau tak ada ke semua ilmu ni? Betul? Kristian, Hindu, Buddha, apa lagi, agama apa lagi kat dunia ni? Tak ada kan ilmu? Betul? Hukum tajuk cara-cara nak baca kitab tu, kitab Veda. Ada? Nampaklah Islam kat mana? Teknologi semua Islam. Betul? Okay. Kau nama wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat. Ini dia tanzih. Wal arkan wal a'dha wal adawat la tahwihi al-jihatu sittu kasairil mubtada'at. Maha suci Allah dari had-had batasan. Bila kata maha suci Allah daripada had batasan, Allah tidak ada had. Bukan dia ada had, tapi hadnya tak diketahui. Ibn Taymiyah, Allah ada had, tapi hadnya tak diketahui. Kita Allah tak ada had langsung. Tahawi kata. Salah kan? Bukan salah. Faham kan? Allah tidak ada batasan. Bukan bermakna Allah ada batasan, tapi batasannya tak diketahui. Ibn Taymiyah, Allah ada ukuran batasan, tapi tak diketahui. Wal ghayat, dan penghujung. Wal arkan wal a'dha, jelas. Allah bukan jisim, anggota-anggota, wal adawat, alat-alat. La tahwihil jihatus sin, tidak diliputi oleh arah yang enam. Maksud tak ada arah. Tahu dia orang takwil apa? Allah tidak boleh berada di arah yang enam sekaligus. Hanya ada satu arah je, tak boleh laskan. Nampak tu dia punya takwil. Takwil dia lah. Faham tak? Dia kata apa? Maksud Imam Tahawi ni ialah nak mengatakan Allah tidak boleh berada di 6 arah serentak. Allah hanya ada pada satu arah saja, itu arah atas. Dia punya pusing. Dia kata apa? Maksud Imam Tahawi ini menafikan arah yang 6 ni, maksudnya Allah tidak boleh berada pada 6 arah sekaligus. Allah hanyalah ada pada satu arah saja, iaitu arah atas. Itu Wahabinya takwil akidah Tahawiyah. Kasairil mubtada'at, seperti segala perkara-perkara yang baru. Mubtada'at ni makhluk benda yang baru. Imam Tahawi pun dah nafikan Allah tak ada jihad, tak ada arah. So macam mana dia boleh kata Allah ada satu jihad saja, Allah berada di jihad atas? Dan apa itu Imam Tahawi nafikan? Dah, Imam Tahawi itu maksudnya dia tak, Allah tak ada ke 6-6. Adanya si siapa tu yang boleh banyak-banyak, Dr. Strange. Betul. Boleh semua arah. Allah tak boleh. Wal mi'raj haqqun. Bahasa tadi kan mi'raj. Faqad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa harija bi syakhsihi fil yaqzah ila sama'. Summa ila haitsu sya'allahu minal ula wa aqamahu Allahu bima syaa wa auha ilaihi ma auha ma kadzal fuadu ma ra'a wa sallallahu alaihi fil akhiratil ula. Mi'raj, ini naiknya Nabi ke Sidratul Muntaha, tempat tertinggi di langit, itu benar berlaku bagi dari perjalanan pada waktu malam dan dinaikkan ke langit dengan roh dan jasad dalam keadaan sedar. Kemudian sampai pada suatu tempat yang tinggi yang Allah kehendaki, dan Allah memuliakan Nabi dengan apa yang Allah kehendaki, dan Allah mewahyukan kepada Nabi apa yang dia wahyukan. Firman Allah Ta'ala, hatinya tidak mendustakan apa yang dilihat. Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi di akhirat dan dunia. Okey, tentang Isra, ulama sepakat siapa ingkar Isra kafir. Sebab Isra jelas dalam Quran. Subhanallazi
asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Itu jelas. Dah tak ada tarik-tarik lagi dah. Okey. Sepakat siapa ingkar kafir sebab mengingkari Quran. Mi'raj ada khilaf. Walaupun jumhur kata siapa nafi kafir, sebagian ulama kata tak kafir. Kalau bin Baz, Mufti Wahabi kata siapa nafi kafir. Sebab apa? Mi'raj tidak ada dalil yang qat'i yang subutnya dan dalalah. Dia tak ada satu dalalah yang qat'i dan juga subut yang qat'i. Walaupun sebagian ulama kata tak, hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Ikhtilaf di sini. Tapi apabila ulama khilaf, satu kata kafir, satu kata tak kafir, tapi fasik lah, maka kita tak perlu letakkan iman kita di bawah khilaf ulama. Kalau kafir memang, sebab bukan ramai saya pernah jumpa orang yang nafi Mi'raj. Satu pakcik family dia saya kan dah tempat dia tu, dia jemput saya pergi datang rumah abang dia. Dia kata, Ustaz tolong tekankan abang saya tak. Kenapa? Dia nafi Mi'raj. Nafi Mi'raj. Dia kata tak masuk akal. Tak masuk akal Mi'raj. Kalau Isra, kalau apa Isra kan Quran kita paling nafi. Siapa nafi kafir? Dia Mi'raj. Dia kata Mi'raj. Dia pergi perjalanan berapa ribu tahun. Kalau dalam hadis Nabi, langit pertama dengan langit kedua 500 tahun. Pertama, kedua, ketiga, setiap tingkatan daripada bumi langit pertama sampai langit ketujuh 500 tahun perjalanan. Nabi dalam sebuah hadis dah beritahu. So kalau 7 kali 5 3,500 tahun. Lepas tu di Sidratul Muntaha tu ada satu barrier, satu sempadan yang tidak boleh dilepasi oleh makhluk yang di bawah untuk naik ke atas. Begitu juga makhluk di atas tidak akan boleh lepas ke bawah. Malaikat atas tu. Dan di atas tu ada lautan yang dalamnya 500 tahun. Dan di atas lautan tu Arasy Allah Ta'ala. Arasy Allah Ta'ala. Sebelum Nabi kalau pergi sampai Arasy, sebab ulama khilaf, adakah Nabi pergi Arasy atau sekadar Sidratul Muntaha saja, atau ke Mustawa, atau ke Tarful Alam. Kalau kita tidak macam sebut, ada khilaf. Ada khilaf sebab tak ada dalil yang patutnya sebut Nabi ke mana. Ada yang kata Mustawa, ada yang kata Arasy, ada yang kata Sidratul Muntaha saja, ada yang kata Tarful Alam, hujung alam. Tapi tak ada siapa yang kata Allah ada di situ. Jadi Wahabi. Ya, itu kan. Ingat macam ni. Kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita akidah yang nak kita jadikan sebagai usul, dia mesti qat'i subut, qat'i dalalah. Apa maksud qat'i subut itu? Sabitnya dalil itu qat'i. Al-Quran qat'i, maksudnya dia mutawatir. Tak ada seorang pun yang mengingkari Quran itu Quran. Quran itu kalam Allah. Daripada Nabi sama sahabatlah sampai hari ini mutawatir, ribuan riwayat. Itu tak ada siapa dah nak boleh nafikan periwayatan Quran itu mutawatir qat'i. Hadis sama saja hukum dia. Cuma hadis mutawatir ni tak banyak, lebih kurang 200 hingga 300 ni. Imam Suyuti, Imam Katani mengumpulkan hadis mutawatir tak banyak. Dan selebihnya dia panggil hadis ahad. Bila hadis tu hadis ahad, dia punya subut tak qat'i. Paling tinggi pun 99%. Mungkin boleh jadi qat'i, tapi qat'i nazari, bukan qat'i daruri. Maksudnya perlu, nazari ni perlu diteliti dulu sampai kita boleh bawa dia kepada qat'i. Walaupun mungkin hadis ahad yang sebagian hadis ahad yang masyhur kan 3 riwayat. Hadis ahad ni dia satu fard ataupun gharib, yang kedua aziz, 2 orang riwayat, 3 riwayat dia boleh masyhur ataupun mustafid. Jadi boleh. Ibn Hajar dalam kitab Nuzhatun Nazar Syarah Nukhbatul Fikr, dia kata hadis masyhur boleh pergi ke tahap subut qat'i, tapi qat'i nazari, bukan daruri. Jadi subut kita tengok dulu. Kalau subut dia qat'i, okey, satu syarat lepas. Yang kedua dalalah. Dalalah mesti qat'i. So Al-Quran bukan semua dalalah qat'i.
Sebab tu Isra' tu, ayat Isra' adalah qat'i. Tak boleh nak takwil qat'i ini, maksudnya tak ada kemungkinan mana lain lah. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Jelas. Tak boleh, tak ada ruang nak takwil lah. Tak ada ruang nak takwil. Jadi qat'i dalalah dia qat'i subut. Sebab tu bila qat'i subut, qat'i dalalah siapa ingkar kafir. Mi'raj subut pun khilaf, ada kata qat'i, ada kata tak qat'i. Dalalah pun ada qat'i, ada kata tak qat'i. Tapi kebanyakan ulama kata qat'i. Sebab dia ada isu lah beberapa hadis yang khilaf cerita tentang Mi'raj itu. Tetapi ulama kata walaupun dia punya matmun dia itu khilaf, kejap kata Nabi direct daripada rumah bumbung terbuka naik, itu riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Syarif. Ada pula kata tak pergi Baitul Maqdis dulu baru pergi ke, mana boleh turun naik daripada bumbung. Lepas tu Nabi yang dijumpai di langit pertama, kedua, ketiga pun khilaf. Kejap kata riwayat lain kata walaupun riwayat itu berbeza-beza, ada khilaf, tapi semua tahu Nabi semayang, terima semayang di sana, betul? Ada ke yang kata Nabi terima semayang di bumi? Jika dia datang bawa wahyu kata baca semayang, betul? Itu ulama hujah, ulama kata dia qat'i. Dia qat'i. Mi'raj itu berlaku qat'i, so siapa ingkar kafir. Ada yang kata tak qat'i lagi, masih lagi tak qat'i. Sebagian dapatlah khilaf. Mi'raj itu benar naik ke atas. Itu hadis Burak. Dia yang ulama biasa ambil dalil Mi'raj tu bukan yang tu, surah An-Najm tu. Tetapi masih lagi tak qat'i. Sebab apa? Siti Aisyah kata yang dimaksudkan semua tu malaikat Jibril dengan Nabi. Ma kazabal fuadu ma ra'a, hati tidak mendustakan apa yang dia lihat. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, melihat berkali yang kedua. Wa kana qaba qausaini aw adna, lebih dekat daripada dua busur panah atau lebih dekat lagi. Itu Siti Aisyah kata Nabi dengan Jibril. Ulama kata lah Jibril hari-hari datang bawa wahyu dengan Nabi, apa nak cerita dah. Itu Jibril dalam berubah menjadi manusia. Yang dimasukkan itu Jibril dalam rupa bentuk asal. Maksudnya Allah Ta'ala bagi kekuatan, Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada Rasulullah SAW menyamai kekuatan Jibril AS. Tak ada masalah yang tu, kita kata okey. Cuma adakah ayat itu qat'i menunjukkan Mi'raj? Itu dia masalah dia. Ya. Jangan? Ha? Iyalah, memang. Sebab tu ulama kata memang tak, saya menukilkan saja dua pendapat ulama. Satu kata qat'i, kan? Bila dah kata inda silatul muntaha, mana Nabi pergilah sampai silatul muntaha, Mi'raj dah tu, so qat'i lah, kan? Tapi ada ulama kata tak qat'i juga masalahnya. Itu saya, kita dah tentulah kita boleh menyampaikan, kita sampai dua, kita tak boleh dah bias, kita sokong yang itu lah yang ni. Sebab ulama khilaf lah. Ada juga yang kata sampai tak kafir menafikan Mi'raj, tapi tak kafir pun fasik tidak. Sebab ulama dalam nak mengkafirkan ni, ulama agak strict, tak bermudah-mudah dalam nak mengkafirkan. Tetapi yang satu lagi kata kafir. Memang sebelum kata kafir. Sebab walaupun hadis khilaf-khilaf pun tetap juga cerita Nabi pergi sana terima solat Mi'raj tu. Memanglah satu kelompok tu memang ni yang kita kata, saya tak beritahu ada sebagian ulama khilaf, dia tak kafirkan, tetapi memang jumhur kata kafir.
Kita kena adil lah dalam menyampaikan. Kita tak boleh bias. Sebab ulama besar juga yang kata. Sebab tak ada, dia orang nak macam ni. Sesungguhnya Nabi telah di-mi'rajkan. Quran semacam mana yang sebut kan tadi, Isra' macam itulah dia orang nak Nabi mi'raj daripada ni ke langit Qatani. Itu masalah ada yang tak kafir ni, dia nak dalil yang sarih Qatani. Kalau dia kata benda tu masih boleh ditakwilkan, macam tu lah. Itu je. Tapi jumpa kita kafir lah. Okey. Kita dah tentulah kita kata confirm lah, memang berlaku mi'raj kan. Ini nak sebut ada ulama yang kata tak sampai kafir kalau nafi mi'raj, tapi jumhur kata kafir. Okey. Kemudian dikatakan dengan roh dan jasad, sebab ulama kata bi'abdihi. Bila bi'abdihi, tak mungkin lafaz abdun itu digunakan untuk roh saja. Sebab bila kita kata abdun, maka mestilah roh dan jasad. Mana ada roh, kalau doa kita orang mati tu kita doa arwah kan, roh fulan, tak kata abdul fulan tak ada. Bagi satu, kalaulah Nabi dengan roh saja atau mimpi, Nabi balik, siapa nak ingkar? Betul tak? Yang dia ingkar sebab apa? Nabi pergi dengan roh dan jasad. Kalau dia kata aku pergi dengan roh saja atau mimpi saja, betul, saya kata malam tadi saya mimpi pergi Mekah 5 kali. Saya 10 kali Imam Jaya, mimpi je pun. Mimpi orang tak ingkar. Ini pergi dengan roh dan jasad. Jangankan pergi ke langit, pergi berteman di sebelum tak percaya lah. Sebab zaman tu berbulan-bulan perjalanan nak pergi balik. Nabi pergi satu malam, ya bukan saja ke berteman di senang kau pergi langit ke-7, lagi lah tak percaya. Kita kata ini mukjizat. Ini satu mukjizat. Boleh dia Allah Ta'ala mempercepat perjalanan, Allah tak ada kuasa. Saintis kata tak boleh, manusia ni kalau bergerak dengan kelajuan yang tertentu akan hancur badan dia. Kelajuan tu yang hancurkan, Allah hancurkan. Itulah hukum adat. Bila hukum adat, dia akan nafi ya. Dia kata manusia tidak boleh bergerak dengan satu kelajuan yang Nabi pergi balik dalam satu malam, perjalanan 8,000 tahun. Berapa laju Nabi pergi tu, pecah badannya ni. Itu komandan lah. Itu je. Nabi Ibrahim tak bakal usul Nabi. Mujizat lah. Okey, kemudian itulah dia. Sampai pada suatu tempat yang tinggi yang dikehendaki Allah. Dia pun tak beritahu sebab khilaf. Di mana? Khilaf tadi ya. Ada yang kata di Sidratul Muntaha saja, ada yang kata di Arash, ada yang kata di Mustawa. Mustawa tu pun tak tahu mana. Lepas tu Tarful Alam, hujung alam. Itu khilaf. So dalam dalam Tahawul Murid Syekh Ibn Al-Qani Syarah Jawaharatul Tauhid, dia kata dalam bab ni khilaf tak ada. Dia nak memilih mana-mana pendapat pun tak ada masalah. So ada khilaf. Kemudian mewahyukan kepada Muhammad apa yang dia wahyukanlah, wa auhayna kan. Itu soalan yang waktu lah. Dan Allah berselawat kepada Nabi di akhirat dan di dunia. Berselawat maksudnya di sini memberikan rahmat ta'zim. Makna Allah berselawat kepada Nabi ialah Allah memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi SAW. Li ummatihi haqqun riyasan bihi. Betul, sambung situ wal haudu allazi akramahu Allah Ta'ala. Nabi bi ummatihi. Fasallallahu alaihi fil akhirah wal ula li ummatihi haqqun, bagi umatnya ibadah di ummatihi haqqun, kemudian riyasan bihi wal haudu allazi akramahu Allah Ta'ala. Salah cerita tu ni. Terbalik kan? Sepakat? Terbalik kan?
Haud telaga yang dijadikan Allah Ta'ala kemuliaan baginya sebagai pertolongan bagi umatnya adalah benar dan adil. Jadi punya wal haudu allazi akramahullahu ta'ala li ummatihi haqqun riyasan bihi. Kembali. Dan kita juga beriman antara cabang-cabang akidah ialah Allah Ta'ala menjadikan Nabi sebuah telaga yang dipanggil telaga Kausar. Ada yang kata telaga Kausar lah, tapi nama itu tak penting lah. Yang penting ada telaga yang Allah berikan kepada Nabi SAW untuk umat dia datang minum nanti. Itu khilaf lah. Sebelum sirat ke selepas sirat ada khilaf. Ada yang kata sebelum sirat, ada yang kata selepas sirat, ada yang kata dulu sekali. Sebelum ada selepas semua ada. Sebab dah penat apa semua kena apa, kena hisap, kena timbang amalan. Sebelum nak lintas minum dulu. Ada yang kata tak lintas dulu, lepas dah habis selesai lintas baru minum. Nak minum apa lepas tu syurga, tak payah minum. Khilaf lah kat mana khaut tu. Tapi ada haud, ada telaga. Setiap Nabi ada telaga lah. Wa syafa'atu allati idakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbar. Dan Nabi juga ada syafaat. Syafaat, apa itu syafaat? Syafaat ialah pertolongan lah ada bahasanya. So kita di Sunnah Jamaah yang pertama tu dalam syarah tu dibetul syafa'atul uzma, iaitu merehatkan ataupun memulakan hisab daripada mahsyar. Panjang punya hadis dia. Manusia dah dibangkit pada mahsyar, lalu Allah tunggu tak hisab-hisab sampai manusia dah pun dah ya Allah, kalau kami ditakdirkan masuk neraka, masukkanlah, tak tahan dah padahal neraka lagi dulu. Waktu pergi Nabi Adam kan ada kata, oh tak boleh nafsi-nafsi aku dah salah makan buah dulu kan. Pergi Nabi Nuh sama juga, pergi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, last sekali pergi Nabi Muhammad, Nabi sujud dan minta Allah SWT mulakan hisab. Dia panggil syafa'atul uzma. Sebab apa? Untuk semua manusia. Dan Nabi Muhammad tu yang minta tu seluruh manusia. Kemudian yang kedua adalah syafaat untuk menyelamatkan sebagian orang beriman daripada dihisab. Sepatutnya dia dihisab, tapi Nabi bagi syafaat, dia tak jadi hisab, terus masuk syurga tanpa hisab. Yang ketiga, orang yang dihisab kemudian diputuskan masuk neraka, lalu Nabi syafaat tak jadi masuk neraka. Itu kan betul? Dapat kena hisab tapi tak jadi masuk neraka, terus masuk syurga. Yang keempat, orang yang telah masuk neraka, tak masuk neraka, Nabi syafaat keluar. Dan yang kelima, meninggikan darjat dalam syurga. Itu jadi jenis syafaat yang Nabi berikan. Wal misaqul ladzi akhadallahu ta'ala min Adam wa dzurriyyati haqqun. Perjanjian yang telah Allah diambil di atas anak Adam dan cucunya sebelum mereka lahir adalah benar. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah telah mengambil perjanjian kepada manusia di alam arwah. Adakah aku ni Tuhan kamu? Semua kata ya, bahkan kami bersaksi bahawa Tuhanlah Rabb kami. Bila sampai ke dunia, dia tengok duduk pada janji. Ingat tak ingat? Sudah berjanji di alam roh dulu depan Allah. Tak ingat lah. Sebab jasad manusia ini adalah hijab bagi alam lain. Manusia ni bila roh dia ditiup pada jasad, terhijab habis benda lain. Bila dia nampak, bila roh cabut balik, jasad dah ditanggalkan, dah boleh nampak semua. Oh, tinggal dulu aku berjanji dengan Allah Ta'ala. Tapi kat dalam roh. Boleh? Wallahu a'lam. Soalan kita berhenti pada muka surat 60 insyaAllah. InsyaAllah ada jodoh, kita boleh buat mungkin 1 atau 2 daurah lagi kot. Kita bagi tanya soalan. Pemikiran masih ada. Pemikiran masih ada. Orangnya tak mengaku lah, kot Mu'tazilah kan. Tetapi pemikiran tu masih ada. Contohnya, kalau dia contoh yang dalam bab takdir. Maksudnya Allah Ta'ala tidak tidak mentakdirkan segala-galanya. Allah Ta'ala bagi manusia putra Risa, kau pandai-pandailah buat sendiri. Allah pun tak tahu apa yang nak dibuat oleh manusia, dia yang buat sendiri. Itu masih ada tu. Banyak pemikiran orang macam tu. Orang dia memang tak ada pemikiran tentang dalam diri kita buat. Kita belajar ni, walaupun sebut Mu'tazilah lah, itulah, inilah, kita bukan nak maksudkan dia orang tu. Kita maksudkan akidah dia tu, pemikiran dia tu ada dalam diri orang Islam sekarang banyak.
Dulu siap kelompok, siap Al-Istir Al-Siri. Mungkin lah. Dulu dia ada dia punya grup dia lah, dia punya imam dia punya ketua dia. Tapi gelaran ni biasanya bukan dia orangnya. Selalunya gelaran orang bagi. Gelaran orang bagi. Mu'tazilah, Qadariyah. Qadariyah pun tak setuju dia daripada Qadariyah, tapi ulama gelarkan. Bukan dia yang pilih nama tu, so kita namakan grup kita Mu'tazilah. Tak ada. Digelari, ulama-ulama gelarkan mereka ni sebagai Mu'tazilah, gelarkan mereka sebagai Qadariyah. Macam Wahabi kan, dia tak nak Wahabi, tapi dia Wahabi. Dia tak nak Wahabi, dia Asariyah. Dia bagus. Saya tertarik nama-nama baru daripada nama. Jadi ada tak bermaksud ulama tak dengar. Testing. Adakah Ustaz maksudkan juga bahawa law ini ulama kena memikir untuk mengatasi masalah-masalah baru manusia-manusia timbulkan law ini, kena ulama-ulama dan kena memikir mula, kena ambillah kata nama juga memikir mula supaya dapat menjawab soalan-soalan yang baru. Di antaranya contohnya mudah-mudahan 2-3 benda baru. Ada tak dunia lain seperti dunia kita ni dengan manusia seperti kita di dalam alam lain, satu misalnya. Okey. Lepas tu nak fikir tu. Solat itu. Waktu tengok salah dan punya ni dan berjuta-juta berbilion-bilion matahari dan bintang tu mungkin ada cakrawala tu, ada earth, ada bumi, tak lain lah. Ada intelligence yang lain. Ini soalan-soalan yang kena fikir ulama ni menggunakan kaedah Quran dan hadis lah untuk menjawab benda ni. Sebab kita tak tahu, belum tak tahu apa ni. Pokok besar, pokok kecil lagi. Adakah di bawah jisim tu ada kecil lagi pada jisim? Kuantum mania. Ada dah. Dan wayang law ni ulama dah jumpa tu ada kecil lagi pada jisim, pada zaman, pada atom, pada ada kecil lagi. Bermaknanya ulama ni kena fikir lah menggunakan Quran dan hadis untuk menjawab soalan-soalan. Jadi adakah itu boleh menjadi sesuatu yang boleh membuka minda kita untuk berfikir? Soal lagi, masalah dunia kita ni kan basic lah ni. Tidak bagi saya tidak Mu'tazilah, tidak ni Qadariyah, tidak ada. Masalah itu yang ada tak ada tu je soalan-soalan. Lebih ramai dari manusia sudah dietis dengan agnostik. Lebih ramai daripada orang yang beragama lain. Nak jawab hal ni pun kita tak berapa nak kembang nak jawab. Jadi hal ni pun ada rasa pokok ustaz-ustaz ni kena boleh jawab kepada golongan-golongan ini dengan menggunakan kaedah mana pun buat ni buat kedapatan untuk menjawab kepada mereka ni supaya kembali kepada tauhid kepada Allah. Bagaimana pendapat Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Soalan sudah jawapan sudah pun diberikan oleh ulama kita lama dah. Sesuatu yang wujud itu dia ada dua saja. Satu wajibul wujud, satu mungkinul wujud. Kalaulah sesuatu itu dia masuk dalam kategori mungkin, boleh saja. Tak ada masalah, bukan 1, 2 planet, 1000 planet lagi yang ada makhluk hidup situ pun tak ada masalah. Kita kata selagi dia masuk dalam perkara yang mungkin. Cuma masalahnya wakilnya kita tahu tak? Ada tak berita yang memberitahu kata benda itu wujud? Tak ada. Itu tak ada, kenapa kena bahas? Bil quwah, ya. Bil fi'al, tak tahu. Bil quwah ni maksudnya teori lah. Selagi benda itu masuk dalam perkara yang mungkin, kita tak perlu nafi pun. Tapi kita nak isbatkan tak boleh. Pasal apa? Bukti. Bila benda itu ghaib, misalnya kan, di luar jauh daripada kita, apalah dalam lautan ada Atlantis ke, planet lain tu nanti ada makhluk, planet nowhere, planet apa lagi semua kan. Ada khabar tak bagi tahu kat kita benda tu?
Dia kaedah kita, selagi perkara itu perkara yang mungkin, bukan mustahil, bukan wajib lah, mungkin dan ada dalil yang mengisbatkan benda tu, ada, wajib kita isbat. Tapi kalau tak ada dalil yang menunjukkan benda tu wujud, kita nak isbat macam mana? Kita cuma kata mungkin lah kot, dan tak mustahil. Tak mustahil selagi dia masuk dalam perkara yang mungkin. Macam juga apa ni, falsafah mengisbatkan jauhar mujarrad. Jauhar mujarrad, lepas tu dia kata berkemungkinan ada jisim yang tidak ada harakat sukun di tempat lain. Kalau mana tak apa, kau tunjukkan dulu, kita bahas. Teori kau cakap boleh, kita terima, tapi kena tahu ada ke tak ada, kau tunjukkan dulu baru kita bahas. Itu dia. Selesai lah. Dia macam ni akidah Tahawiyah. Kan Imam Tahawi ni dia senaraikan akidah Sunnah Jamaah. Jadi kalau sebenarnya kalau kita ikut Asy'ariyah punya pengajian, first sekali sifat Allah apa dia? Wujud. Wujud ini dibahas selesai. Dekat wujud saja dah separuh pembahasan selesai sebenarnya. Yang ngaji kita jadi orang percaya Allah wujud, tak wujud apa semua kan. Misalnya kitab yang kita ngaji ni kitab akidah Tahawiyah. Jadi pembahasan itu ikut apa yang ditulis Imam Tahawi lah. Sebab saya sebenarnya lebih suka membahas kitab Asy'ariyah. Sebab Asy'ariyah dia bermula pembahasan dengan wujud, dan sebab pertama wujud. So wujud itu dibahas. Imam Abdul Ghani An-Nablusi mengarang sebuah kitab tebal ni, wujud. Pembahasan tentang wujud saja tebal ni. Wujud saja. Jadi pembahasan yang paling penting, paling basic ni wujud. Di situ terjawablah segala etis menafikan ke apa ke, semua dalam bab wujud. Cuma kita sekarang itulah kita tahu ya. Okay, yang kedua tadi apa ni? Dah terjawab dulu kan? Nah, jawab dulu. Okey bang. Bateri dah weak tu. Doa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala jadikan sehari dalam seminggu 7 hari. Baik. Di dunia ini ada 7 hari itu. Penghulu bagi hari adalah Jumaat. Jadi kita di akhirat nanti ada hari tak? Macam di dunia. Allah Ta'ala nak berikan nikmat ila ni'mati rabbiha naziratan. Maknanya kata ulama, kita ada setengah hamba-hamba Allah yang boleh melihat Allah Ta'ala berkat dalam sehari lebih pada sekali pada hari Jumaat. Suku Jumaat, maksud pasal dengan Jumaat di dunia juga, dan juga pasal dengan Jumaat di akhirat. Jadi melihat Allah Ta'ala ini, ada yang Allah Ta'ala bagi nikmat pada hamba ni yang boleh lihat Allah Ta'ala berkali-kali dalam sehari. Ada yang boleh lihat 4 kali, ada 3 kali, ada 2 kali, ada sekali, dan ada yang tak boleh lihat. Jadi siapakah orang yang tak boleh lihat ni? Orang yang macam mana? Saya tahu orang yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. An-nar tu ada depan mulut dia. Tu saya tak tahu lah, betul tak betul Allah. Surah ni lah, surah Wailul lil mutaffifin tu. Macam mana? Ala innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang kafir, orang yang mengingkari Allah Ta'ala, semua confirm tak melihat. Tetapi ada ulama mengatakan bahawa mereka melihat sekali kemudian baru dihijab. Sebab itu lebih sakit hati bila tak dapat tengok langsung. Diberi lihat sekali, lalu dia punya keseronokan melihat tu dihijab. Dia punya feras dia. Sebab orang kan kalau tak cinta kan tak meras. Tak pernah rasa cinta, tak kena rasa berat tak? Dah sekali cinta tiba-tiba feras, memang tertonggeng. Tak, dia ada. Sebab dia kata melihat Allah tu di mahsyar pun dia. Sampai dalam hadis Bukhari Muslim, di mahsyar pun Allah tak singkatkan hijab. Jadi orang kafir pun melihat, betul lepas tu ditutup. Jadi seksaan menahan tak dapat tengok kali itu tu lebih dahsyat daripada tak tengok langsung. Itu ada pendapat. Dan kemudian kalau Islam, adakah yang terhalang? Ulama kata apa?
Mudah-mudahan Mu'tazilah terhalang. Kau kata nak tengok Allah, malam ni kau tak dapat tengok. Kan Mu'tazilah katakan Allah tak dapat dilihat di akhirat. Sebab apa? Tak berjusim, tak berdua, tak dapat lihat. Dia tak boleh dengan ayat semua. Ulama kata mudah-mudahan memang kau tak dapat langsung tengok Allah di akhirat. Mana fi'il semua. Jadi Allah Ta'ala tak tahulah. Allah Maha Pengampun, Pengasih, Penyayang. Satu. Maknanya lagi di hari ini pun amur i'tibari pun. Kan? Hari ini kita pun tak tahu hari ini satu mana satu. Satu mana satu. Dia dinamakan dia. Kan? So kita masuk syurga besok, kita nak start hari apa? Nabi masuk syurga hari apa? Hari itu apa dia? Matahari terbit di sebelah timur, tenggelam sebelah barat, kita kata hari. Bila tenggelam, digelapkan, terbit terbit pula. Okey, kalau Islam dia malam dulu baru siang. Laila wan nahar. So kalau dah lagi maghrib kan, bila masuk maghribnya kita dah kata hari Ahad. Malam Ahad lah, malam Ahad. Esoknya siang baru, maknanya siang tamat bagi malam. Itu kalau Islam. Tapi kalau dia kata balik pukul 12 malam, kita maghrib dia dah mula dah. Okey, sekarang Nabi mula-mula masuk syurga hari apa? Siapa yang nak menetapkan hari itu adalah hari sekian di syurga? Tahu tak? Kita lahir-lahir kita dah tak tahulah orang yang pertama yang tetapkan hari ini. Sebab kita tahu kan apa ni, Nabi Adam diturunkan di bumi hari Jumaat kan. Lepas tu besok dia sama lah, satu Ahad, Isnin, sampai hari ini. Okay. Tidak ada orang masuk syurga selagi Nabi Muhammad tak masuk syurga. Okey, sekarang ni syurga tu ada siang dan ada malam ke? Matahari terbit belah mana kat syurga? Terbenam belah mana? Ada matahari kat syurga? Ada riwayat kata siang di syurga, siang hijau, malam biru. Tak tahulah, saya tak ingat riwayat. Dan ada orang boleh custom dengan syurga ni. Syurga ni lain. Memang mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Sunatan ni saya pun tak sampai lagi. Yang Allah ceritakan dalam Quran tu, Allah 1% pun tak sampai lah. Iza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Tak boleh nak komprehend syurga ni. Yang Allah cerita sikit-sikit pisang tanda-tanda buah bidara tak beri kan, fi sidrin makhdud wa talhin mamdud, itu semua sikit-sikit kan, sebenarnya mengalir bawah. Sebenarnya mengalir bawah. Itu sikit yang Allah cerita. Yang hakikatnya fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak ada siapa pun yang boleh comprehend juga. Tak boleh nak cerita lah. Ada ni Ibnu Abi Dunya dia karang kitab Sifatul Jannah. Ibnu Qayyim al-Jawziyah Sifatul Jannah. Itu kat situ banyak riwayat. Jumaat tu hari pengumpulan. Kan hari Jumaat itu hari pengumpulan. Di berkumpul kita kan, sebenarnya Jumaat kita berkumpul. Dinamakan hari Jumaat kerana hari berkumpul. Itu memang, tapi riwayat dia tak, itulah riwayat dia bukanlah mutawatir apa semua lah. Itu boleh baca dalam kitab Sifatul Jannah, macam-macam cerita di situ. Dan Allah Ta'ala boleh berjumpa dengan setiap orang, tapi Allah Ta'ala tak perlu tunggu giliran. Jangan ingat Allah bila ada orang hari-hari jumpa Allah. Itu kalau orang tu jumpa Allah, orang yang tak dapat jumpa, bila nak tunggu? Allah boleh berjumpa, Allah hisab setiap orang. Allah hisab ni, dan dia rasa dia hisab seorang, pada Allah hisab semua sekali. Betul juga Allah jumpa ahli syurga, kita rasa kita semua jumpa Allah, sedangkan Allah sedang berjumpa dengan semua orang. Boleh fikir tak? Boleh fikir tak? Tapi Allah satu kan, bukan banyak. Bukan Allah jadi utus sering tukar-tukar jumpa siapa orang. Tak boleh nak fikir. Allah ni kita tak ada nak fikir. Allah singkapkan hijab dekat seorang boleh je. Allah singkat hijab dekat semua orang, tapi orang tu dia rasa dia jumpa Allah, padahal Allah sedang jumpa ramai orang.
Dia rasa dia semua jumpa Allah. Boleh, tak ada masalah bagi Allah. Allah bukan macam kita. Itu kalau orang tu kena waktu lama jumpa Allah, yang lain berdiri tunggu bila masa lah tak nak jumpa Allah. Betul tak? Mustahil. Allah berjumpa siapa saja boleh. Tapi itulah apa ni, untuk berjumpa dengan Allah, tengok satu hari ni semayang berapa kali. Kalau pergi semayang setahun 2 kali je, setahun 2 kali je lah jumpa Allah. Semayang kali dia pergi lah. Seminggu sekali dia pergi masjid pun, Jumaat. Betul? Allah kata itulah, nak tahu di manakah kedudukan kita di sisi Allah di akhirat, tengok kedudukan Allah dalam hati kita di dunia. Satu hari yang Allah hujan. Nak tahu kedudukan kita di sisi Allah esok di akhirat, tengoklah kedudukan Allah di hati kita di dunia ni. Dalam satu hari berapa jam kita ingat Allah, berapa minit kita ingat Allah. Tengah semayang Allah mana-mana hilangnya. Itu dia. Jangan jangan katakan setiap masa nak jumpa Allah tu, itu orang yang dalam hati dia setiap masa di dunia ni Allah ada dalam hati dia. Itu yang dinanti-nantikan. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Allah Ta'ala. Syurga pun tak ada apalah. Syurga yang begitu hebat, begitu nikmat tu, bayangkan pencipta syurga tu sendiri macam mana. Oh, tak ada cerita bahaya. Cukup kan? Jadi minta maaf banyak-banyak. Kita tak dapat nak mengkhatamkan kitab ni kerana kesuntukan masa, maksudnya masa tak cukup. Dan mungkin kita akan sambung lagi insya-Allah pada masa akan datang. Sebab setakat nak baca macam tu saja boleh je sampai khatam, tapi tak tahulah, rasa macam tak ada kan. So insya-Allah lah kita akan cuba sambung lagi. Malah tu kalau masjid sanggup lagi nak buat orang, mungkin lagi tahun depan kan. At least kita sambung lah insya-Allah. Tak nak tahu. Jadi setakat dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang baik daripada manusia, dan minta ampun kepada Allah untuk maaf semua. Mudah Allah bagi taufik kita faham dan sampaikan. Dan berikan kafarat subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.